Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatun Adawiyah binti Rosli, nombor matrik 22011165, akan membentangkan hakim dan pegawai syariah di Mahkamah Syariah, kedudukan, bidang kuasa, cabaran dan perkembangannya. Umum tahu, jawatan hakim dan pegawai syariah ini menggalas tanggungjawab yang sangat berat, yang mana Islam sangat menitik beratkan syarat pelantikan dan juga tugas hakim dan pegawai syariah ini secara umumnya. Dan mereka mempunyai fungsi yang tersendiri berdasarkan skop bidang kerja yang akan kita kupas selepas ini. Okey, kuasa melantik hakim dan pegawai syariah ni boleh didapati di bawah Undang-Undang Pentadbiran Negeri. Okey, kedudukan berkaitan hakim dan pegawai syariah di Mahkamah Syariah. Yang pertama, kuasa hakim ini diiktiraf oleh undang-undang. Okey, seperti dalam jadual ke-9 senarai 2, hakim berbidang kuasa dalam kes-kes yang disenaraikan dalam senarai ini, dan juga keputusan yang dibuat adalah bebas dari campur tangan Mahkamah Sivil, seperti merujuk kepada perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan. Yang ketiga, hakim Mahkamah Syariah mempunyai kuasa eksklusif dalam membuat keputusan, yang mana dia tidak boleh ada campur tangan kuasa lain. Dan yang keempat, wujud perbezaan taraf antara hakim Mahkamah Syariah dan sivil dari segi perkhidmatan, dari segi jenis, kategori, tempoh perkhidmatan, protokol seperti gelaran, yang arif, tuan hakim ataupun yang amat arif, macam itulah. Dan ini adalah pengelasan tingkat jawatan. Dan macam mana pula dengan amalan pelantikan hakim di Malaysia? Okey, umum tahu hakim syariah adalah satu tugas yang sangat penting, yang mana hanya raja ataupun pemerintah sahaja yang berkuasa untuk melantik, seperti di Malaysia yang di-Pertuan Agong yang mempunyai kuasa untuk melantik hakim di Mahkamah Syariah lah. Okey, dan syarat asasnya mestilah warga negara, sekurang-kurangnya berusia 18 tahun, mempunyai kelayakan syariah yang diiktiraf, lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dalam SPM, dan memiliki diploma pentadbiran kehakiman syar'i. Okey, ini pula adalah tugas atau bidang kuasa hakim Mahkamah Syariah lah. Kalau hakim Mahkamah Rendah, dia berbidang kuasa dalam wilayah ataupun negeri yang di mana dia berada saja, yang mana dia dilantik saja. Dan perkara berkaitan jenayah pula, dia berbidang kuasa terhadap perkara yang tidak melebihi RM3,000, penjara 2 tahun atau kedua-duanya. Dan perkara berkaitan mal pula boleh mendengar dan memutuskan jumlah yang dipertikai tidak melebihi RM100,000 atau yang tidak dapat dianggarkan dengan wang. Dan hakim Mahkamah Tinggi pula, dia berbidang kuasa dan membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan. Semuanya lah kita boleh cakap hakim Mahkamah Tinggi ni dia apa yang ada berkaitan dengan jenayah dan juga mal, dia boleh berbidang kuasa. Dan manakala hakim Mahkamah Rayuan pula berbidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, bidang kuasa pegawai syariah pula. Okey, apa yang ada di dalam kategori pegawai syariah ini? Yang pertama adalah pegawai suluh. Okey, pegawai penyelidik kepada ketua hakim syar'i. Pendakwa syar'i pun dikategorikan sebagai pegawai syariah. Okey, dan apa-apa pegawai yang menyelaras menyedia dan melaksanakan peraturan undang-undang syariah, memantau perjalanan seperti di bawah JKSM, juga dikategorikan sebagai pegawai syariah grade LS 41 dan ke atas lah. Okey, cabaran hakim dan pegawai syariah. Yang pertama, bidang kuasa yang sangat terhad, maklum tahu 356. Okey, yang kedua, kesukaran membuat keputusan akibat ketidakseragaman undang-undang antar negeri. Ini kalau ada perintah yang berlain di setiap negeri, dia akan mengganggulah tugas hakim ini. Okey, yang ketiga, persepsi bahawa kes di mahkamah syariah lewat diselesaikan. Ini salah satu sebabnya adalah kekurangan hakim juga. Pihak-pihak yang tidak mencapai persetujuan pun adalah salah satu punca lah juga kepada kes yang lewat dan tertunggak. Yang keempat, tidak dapat memutuskan isu yang berkaitan dengan kewangan Islam. Okey, antara langkah yang boleh kita buat untuk mengatasi cabaran-cabaran ini, yang pertama, latihan yang profesional dalam menangani pelbagai kes yang semakin rumit dan mencabar. Seperti yang mana kita tahu, semakin meningkatnya kes yang semakin rumit dan mencabar ini. Yang kedua, meningkatkan bidang kuasa hakim dalam membuat hukuman. Ketiga, mempercepatkan dan menambah pelantikan hakim atau bersidang pada waktu malam. Dan yang keempat, majlis MKI. Okey, kenapa saya masukkan majlis MKI ini adalah bertujuan untuk menyeragamkan dan menyelaraskan undang-undang negeri. Sebab apa? Majlis Hal Ehwal Islam MKI ini, dia bertujuan untuk menasihati majlis raja-raja, yang mana kalau dibentangkan satu rang undang-undang daripada jawatan kuasa pengubal kepada MKI, dia boleh menasihatkan raja-raja untuk terus menyeragamkan kepada semua negeri-negeri yang lain lah. Ini pun adalah salah satu perkara yang boleh kita buat, iaitu dengan menggunakan Pasal 76(1)B dalam Perlembagaan Persekutuan untuk menyelaraskan undang-undang di
setiap negeri. Okey, perkembangan semasa pula. Yang pertama, seperti yang kita tahu, pelantikan wanita sebagai hakim mahkamah telah bermula pada tahun 2010, iaitu Hakim Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan. Kemudian pada tahun 2011, terdapat Melaka pula yang mengikuti jejak langkah Wilayah Persekutuan. Kemudian pada 2016, Hakim Mahkamah Tinggi pula dilantik, iaitu terdiri daripada golongan wanita, dan sehingga kini pada tahun 2018 berdasarkan statistik sudah ada 33 ketua hakim syar'i wanita di Malaysia lah. Ini adalah skim perkhidmatan baru. Okey, ini pula adalah kenaikan tangga gaji bagi hakim dan juga pegawai syariah. Okey, dan ni saya bawakan dua kes, yang mana satu kes ni adalah berkaitan dengan hakim Mahkamah Sivil yang berbidang kuasa, dan satu lagi kes Hakim Mahkamah Syariah yang berbidang kuasa. Seperti contoh dalam kes G. Retina Sami lawan Majlis Agama Islam Pulau Pinang ini. Kes ni adalah mana plaintiff ni dia nak memohon mengisytiharkan dia merupakan pemilik berdaftar tanah, dan dia berhak mendapat milikan itulah. Tetapi dalam kes ini, walaupun dia berkenaan dengan tanah, iaitu di bawah senarai negeri, tetapi perkara tanah ini mestilah dibicarakan di Mahkamah Sivil. Maka Mahkamah Sivil lah yang mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan dan memutuskan kes ini. Dalam kes Muhammad Habibullah lawan Faridah pula, kita boleh lihat responden ni dia telah berkahwin dengan perayu, yang mana perayu ni dia telah memohon pembubaran perkahwinannya di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, tetapi disebabkan berlaku kelewatan, perayu ni dia telah failkan pula guaman di Mahkamah Tinggi Sivil. Okey, yang mana telah dihujarkan kat sini, Mahkamah Tinggi Sivil tidak ada bidang kuasa untuk mendengar, tetapi dia boleh meletakkan kes ini di bawah perkara tort lah. Okey, jadinya diputuskan bahawa Mahkamah Tinggi tidak berkuasa untuk mendengar dan memutuskan tindakan responden untuk mendapat ganti rugi bagi serangan sentuh terhadap suaminya, dan mendapat injunksi berkaitan dengan perkara tersebut. Okey, kesimpulannya, walaupun kita lihat terdapat beberapa kekurangan dalam melaksanakan tugas hakim ni, sebagai contoh yang kita cakap tadi, kekurangan hakim, kes banyak tertunggak dan sebagainya, tetapi disebabkan terdapatnya perkembangan, contohnya dari segi hakim syar'i wanita. Hakim syar'i wanita ni dia telah menolong dalam mengurangkan kes-kes yang tertunggak, dan juga bersama-sama bersama-sama untuk menyelesaikan kes-kes yang rumit dan mencabar ni. Jadinya dapat dilihat di sini telah berkurangnya lah sedikit kes-kes yang rumit tersebut. Okey, dan diharap perubahan-perubahan ini akan terus lebih banyak lagi ada perkembangan di masa hadapan, supaya Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil dapat dilihat sebagai satu sistem kehakiman yang adil lah. Okey, itu sahaja daripada saya, dan ini adalah rujukan-rujukan yang saya rujuk. Baiklah, terima kasih Doktor.